بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. naik ke sungai. Bismillahirrahmanirrahim. Hai, Assalamualaikum. Welcome back to Cengkeh Channel. Terima kasih akak ucapkan kepada semua kerana sentiasa support akak untuk terus bercerita. Hari ini akak akan sampaikan satu kisah seram bertajuk Taman Hutan Gunung Ledang. Kalau korang nak tahu, jom bersama dengan akak. Tapi sebelum tu, akak doakan agar kita semua sentiasa dalam rahmat perlindungan Allah, insya-Allah, dilimpah ruahkan rezeki. Amin. Ya Allah. Sebelum tu, akak gelarkan pemilik kisah ni sebagai Siti, bukan nama sebenar tau. Siti dia nak ceritakan tentang pengalaman dia dekat Taman Hutan Gunung Ledang. Okey, masa tu Siti dia masih lagi seorang pelajar from 6 dekat salah satu sekolah menengah dekat daerah Muar. Disebabkan peperiksaan penting akan datang, jadi semua guru buat decide nak buat camp motivasi dekat Gunung Ledang. Bila dengar berita tu, camp motivasi kat luar sekolah, siapa yang tak teruja kan? Lagi-lagi bila ada kawan Siti yang bukan asal dari Johor. Jadi excited sangat dia tu mengalahkan orang lain. Hari yang ditunggu makanya telah tiba. Masing-masing pok-pek sana sini, bingit lah jadinya. Bila sampai dekat Gunung Ledang, mereka sangka mereka akan pergi ke resort Gunung Ledang yang ada kolam renang macam tu. Tu semua hanya apa yang dia rasakan. Tapi jauh sekali dengan sangkaan mereka. Bas mereka tu berhenti dekat Taman Hutan Gunung Ledang. Tak fikir apa-apa, mereka semua ni turunlah daripada bas. Dia tengok kiri, tengok kanan, sunyi sepi lah. Tak tahu kenapa hati Siti ni dah mula rasa tak sedap hati tau. Okey pelajar, semua ke sini. Lau Cikgu Erin. Okey, sebelum akak teruskan cerita ni, semua nama-nama dalam kisah ni adalah bukan nama sebenar. Mereka semua ni pun bergegaslah ke bangunan yang menempatkan satu tempat yang agak besar, cukup untuk 102 orang pelajar. Cikgu Erin kata itu tempat untuk sesi penceramah semua subjek lah. Jadi Siti dia meliarkan pandangan dia. Dia tengok nice, ada aircon. Jadi tak adalah Siti ni berpanasan dekat situ. Mereka gelarkan tempat tu sebagai dewan. Cikgu nak bagi kunci setiap bilik. Setiap bilik boleh muat 10 orang. Cikgu panggil seorang nama sebagai wakil bilik. Awak datang ambil kunci, kata Cikgu Erin. Setelah semua ambil kunci bilik masing-masing, semua berpusu-pusu pergi ke bangunan yang menempatkan bilik mereka semua tu lah. Siti dia tengok dari luar bangunan tu. Bangunan kayu satu tingkat. Dia agak usang dan bersebelahan pula tu dengan hutan. Rasa tak sedap hati dia tu mula mengundang dan dia mula rasa berdebar. Mungkin tak ada apa-apa kot. Siti dia cuba sedapkan hati dia walaupun dia dah rasa duk-dap. Bangunan tu dia ada 6 bilik tau korang. Jadi bilik pertama dengan bilik kedua untuk junior Siti. Bilik keempat dikunci rapat. Siti tak tahulah kenapa. Mereka semua pergi ke bilik yang kelima lah. Selebihnya pergi ke bilik yang keenam. Terdapat 5 katil dah berdeka tau. Kawan Siti yang nama dia Sarah suruh ambil katil dekat tepi tingkap. Kawan Siti ada 5 orang. Jadi mereka semua bersetujulah kecuali Siti. Siti dia bergegas, dia tak nak katil dekat tepi tingkap.
Siti dapat rasakan ada sesuatu yang memerhati di sebalik tingkap tu. Jadi Siti, dia tak ada kebolehan nampak benda halus, tapi Siti boleh rasa. Lepas berkemas apa yang patut, mereka pun turun balik ke dewan nak pergi ke sesi penceramah subjek pengajian am masa tu. Masa dalam perjalanan nak ke dewan tu, Siti ternampak ulat bulu yang sangat besar. Badan dia sebesar lintah. Panjang dia macam lipan. Tapi macam dah mati dah ulat bulu tu. Sebab badan ulat bulu tu dia tak bergerak langsung. Siti berhenti, dia panggilkan kawan dia untuk tengok ulat bulu tu. Kawan Siti semua kagum Siti keluarkan telefon bimbit dia nak ambil gambar lah, tapi tak sempat. Sebab bila cikgu dah jerit panggil nama mereka semua, bergegaslah mereka tu pergi ke dewan. Habis je dengar ceramah subjek pengajian am, mereka semua dia menjamu selera lah, makan-makan dekat dewan tu juga. Hari pun dah mula senja. Sebelum mereka tu berangkat balik ke bilik, Cikgu Hamid dia pesan sesuatu Lepas ni kamu semua pergi mandi, lepas tu solat maghrib. Yang bagi non-Muslim ni, kamu semua boleh duduk kat bilik diam-diam. Mulut jangan celupar sangat. Ingat sikit kamu dekat mana. Lagi satu, cikgu nak bagi tahu, dekat depan sana tu ada bukit yang agak tinggi. Cikgu dengar dekat situ ada seorang budak lajak meninggal dunia baru seminggu lepas. Jadi mulut tu jaga. Kalau mulut tu celupar sangat, nanti budak tu kacau kamu semua padan muka. Muka semua dah jadi cuak lah bila dengar macam tu. Rata-rata ada yang merungut. Ish, cikgu ni saja nak takutkan kita orang. Cikgu Hamid dia ketawa kecil lah sebelum dia berpesan sekali lagi. Dan semua pergi ke bilik lepas tu. Masa nak balik ke bilik, Siti dia pergi ke tempat ulat bulu tu tadi. Siti agak terkejut masa tu. Dia tengok ulat bulu tu dah tak ada dah kat situ. Mana mungkin ulat bulu yang dah mati boleh tak ada kat situ pula. Jadi Siti dia pusing sekeliling lah, dia carikan ulat bulu tu. Tiba-tiba bulu roma Siti ni naik Tanpa berfikir panjang, Siti dia terus masuk ke bilik sebab dia dah risau dah. Semua masa tu berpakat nak mandi dulu sementara nak tunggu azan maghrib. Mereka semua pergilah ke toilet. Ada seorang kawan Siti ni, nama dia Hana. Muka dia agak pucat lepas mandi. Siti pun tanyalah, kenapa kan muka dia macam tu kan? Dia cakap masa dia mandi, dia letakkan cermin mata dekat satu sudut yang ada tingkap kecil. Bila habis mandi, dia nak ambil lah cermin mata tu. Lepas tu dia ternampak ada 2 biji berbola mata tengah merenung dia dalam renungan tajam. Terus tangan dia tu menggigil. Dia keluar daripada bilik air tu Mereka yang mendengar tu terus rasa cuak. Lepas tu semua berpakat nak basuh muka je, tak jadi mandi. Tak nak mandi lepas tu. Selepas solat maghrib, mereka diarahkan keluar dari bilik Sesi ceramah subjek sejarah pula akan bermula tak lama lagi. Siti dengan kawan-kawan Siti dia memang tak ambil subjek sejarah. Jadi mereka pergi ke salah satu bangunan kayu yang agak unik lah kan. Kat situ cikgu benarkan mereka tu buat study group. Tapi tak boleh dekat bilik, takut ada barang hilang macam tu lah. Mereka pun naiklah satu persatu anak tangga. Dekat bahagian beranda, kelas Peraw 6 dah duduk dah dekat situ untuk study subjek sastra. Kelas tu juga dia tak ambil sejarah. Jadi mereka kelas Peraw 5. Cikgu Erin kata dekat dalam tu ada satu bilik yang boleh mereka study. Jadi Siti dia terus buka pintu tu. Dan langkah Siti jadi berhenti Suasana bilik tu Siti amati betul-betul. Banyak kerusi diraja berwarna kuning dekat dalam bilik tu, macam dah lama ditinggalkan. Dan ada meja besar dekat tengah-tengah dia, seakan-akan bilik meeting zaman lama Tapi kaki Siti dilangkah jugalah ke dalam bila kawan Siti semua dah duduk dekat atas kerusi tu. Kawan Siti yang lelaki datang melangkah masuk. Tiba-tiba dia marah pada Seri. Sebelum kawan lelaki Siti tu masuk, "Weh, kau ada bau something tak?" Soal Sarah masa tu. Semua masa tu auto menghidu lah. "Macam bau kemenyan doh," kata Mira. "Jangan tegur." Siti dia cakap dengan nada marah lah. Mulut mereka ni memang tak boleh dijaga. Tiba-tiba, "Aduh, kau ni sakit lah," marah Fendi masa tu sambil dia pegangkan tengkuk dia.
Semua berpalinglah menghadap Sri. Aku tak buat apa-apa lah. Aku tengah main phone. Mana ada aku pukul kau, kata Sri. Tapi aku rasa macam ada orang libas tengkuk aku guna wayar USB dari belakang. Yelah, aku kan depan kau. Manalah tahu kau memainkan aku, kata Fendi. Sri, dia kemudian ni dia bangun. Sumpah weh, aku tak libas kau. Wayar USB pun aku tak ada. Masing-masing main mata masa tu. Siti dia pandang semua kawan dia dan dia buat isyarat supaya keluar dari bilik tu cepat. Sarah dengan Mira, dia dah terkumat kamit baca doa yang patutlah. Jadi mereka semua join kelas Perahu 6 tu sementara tunggu ceramah subjek sejarah tu habis. Hana tiba-tiba ketawa kuat. Siti terkejut. Ini bukan perangai Hana ni. Dia tak suka ketawa kuat macam tu. Lepas tu Hana tu tunjuk ke belakang Siti, dan Siti pusinglah ke belakang dengan perlahan. Tak ada apa-apa pun. Lepas tu Siti dia pandang semula ke arah Hana, dan Hana tu ketawa sini sambil mata dia pandang ke arah Siti. Siti tengok kiri kanan, kawan Siti semua syok main telefon tau. Mereka tu seakan macam tak sedar dengan perubahan Hana, ataupun Siti seorang je yang nampak. Selepas tu mereka pergi solat isyak. Selesai solat isyak, mereka semua tak berani dah nak tidur seorang diri. Jadi mereka rapatkan katil dan berdeka tu, dan mereka tidur berhimpit lah dekat katil bawah. Nasib baik semuanya berbadan kecil, muatlah untuk 5 orang. Masa nak lelapkan mata, tiba-tiba Siti terdengar ada derapan kaki, seolah-olah sedang berlari dekat luar pintu bilik mereka sebanyak 3 kali. Bulu roma Siti ni terus naik tau. Siti hanya diamkan diri je. Jangan tegur, nanti padah pula. Dalam hati ni dah baca ayatul kursi berulang-ulang kali. Siapa pula duk berlari dekat luar tu? Bising lah, cakap Sarah. Mata yang tertutup tadi tu terus terbuka. Siti dipandangkan Sarah. Apa kau merepek ni? Mana ada orang berlari dekat luar? Kata Mira pula. Sudah, kan aku dah cakap jangan tegur. Siti dia telan air liur tau. Siti nampak muka Sarah dah pucat. Dah, jangan fikir apa-apa. Baca doa lepas tu tidur. Arah Siti pada mereka, dan mereka berdua tu ikut je lah. Siti dia ingatkan gangguan tu dah habis. Rupa-rupanya besoknya lagi dahsyat korang. Keesokan paginya, selepas solat subuh, mereka semua diarahkan bersenam pula. Jadi mereka ni keluar, lepas tu mereka lakukan senaman ringkas lah. Mata Siti ni dah tertumpu pada bukit tinggi dekat depan mata dia. Kawan Siti dia bercadang dia nak naik ke atas bukit tu yang Cikgu Hamid ceritakan tu. Walaupun hati berat, tapi diikutkan juga. Alhamdulillah lah, nasib baiklah tak ada apa-apa yang berlaku. Cuma Siti terpandang seekor burung berwarna hitam yang besar tengah bertinggi atas dahan. Burung tu ligat tau memandang mereka semua. Bila Siti berpaling ke arah kawan Siti, burung tu dah tak ada. Jantung Siti terus jadi berdebar. Selepas naik bukit, mereka pun pergilah meneroka taman hutan Gunung Ledang tu. Masa tu banyak sangat rumah yang tak berpenghuni korang. Dan tiba-tiba Siti terdengar rumah dekat sebelah kiri Siti tu berbunyi ketukan sebanyak 3 kali. Bunyi ketukan tu keras dan kuat. Mata Siti dah bertembung dengan Suraya. Suraya tu seakan tahu. Dia ajak Siti ni dan yang lain pergi dari situ. Lepas tu mereka nampak budak perahu 6 tengah bermain dekat tempat yang agak tersorok lah. Mereka pun pergi mendekati. Tak berniat lah nak ikut jejak mereka kan. Jadi mereka semua ni berjalan pergi ke bilik lah. Ditinggalkan pada budak perahu 6 tu. Masa tu tengah kemas-kemas katil dengan beg, tiba-tiba budak perahu 6 ni, nama dia Ayu, dia menjerit kuat macam histeria. Dia berada kat bilik yang ke-6 tau. Mereka semua bergegas pergi ke bilik tu. Aku lapar, aku nak makan, jerit Ayu dengan suara yang garau. Jantung Sitinya berdebar-debar. Suraya dia terus buka ayat Al-Quran dalam phone dia, nak bagi dengar kan. Jangan biar dia gigit tangan sendiri, Suraya cakap dengan tegas bila dia nampak Ayu ni seakan nak gigit tangan sendiri. Bila dengar Suraya bersuara, Ayu dia terus pandang ke arah Suraya dengan wajah yang bengis tau. Dia marahlah ke arah Suraya, tapi dapat ditahan oleh kawan dia masa tu. Kau jangan nak sibuk, aku lapar,
Kau jangan kacau aku. Suara garau tu muncul sekali lagi dari Ayu. Perlahan-lahanlah Siti dia melangkah ke belakang, menghala ke pintu tau. Jangan berdiri kat pintu tu, kata Suraya tegas. Lepas tu Siti dia berhentilah. Siti tahu dia nampak sesuatu tu. Lepas tu Siti dia ada mendengar budak junior dah mula baca Yasin. Dan Cikgu Erin pun dah sampai dah kat situ. Dia baca doa, sesekali tu dia hembuskan ke arah Ayu. Ayu masa tu dia menjerit kuat sangat. Dia pengsan lah lepas tu. Semua mengeluh, rasa lega lah. Sudah, kamu semua kemas beg dan terus turun ke bawah arah Cikgu Erin. Lepas kejadian tu, mereka semua lepak dengan budak perahu 6 nak tahu kisah pasal Ayu tu lah. Dengar cerita Ayu, dia pandang kat pokok besar depan bilik mereka dengan lama. Lepas tu dia terus kena histeria. Bila Siti ingatkan balik, pokok tu pun macam lain daripada lain tau. Besar, lepas tu dahan dia tu menjala panjang. Ukiran kayu pun nampak pelik sangat. Sarah dia menghampiri Aliyah masa tu. Dia tanya, "Weh, time kau angkat tilam pergi bilik tu, kenapa kau tak jawab soalan aku ah?" Aliyah terkejut lah. Bila masa kau tanya aku soalan? Adalah, aku dengan kau je. Time tu aku tanya kenapa kau angkat tilam. Lepas tu kau senyap je, tak pandang aku pun, kata Sarah lagi. Sumpah aku tak nampak kau, apatah lagi dengar suara kau. Semua yang berada kat situ terus senyap, berderau darah bila dengar jawapan Aliyah tu. Habis tu siapa Sarah jumpa tu? Siti dia dengar cerita Cikgu Erin dengan Cikgu Ida kena kacau juga. Masa tu cikgu mereka tu nak pergi ke bilik. Dah nak senja dah time tu. Tapi jalan punya jalan, diorang tak jumpa bilik. Mencari bilik tak juga jumpa. Hampir 30 minit juga weh. Cikgu-cikgu tu carikan bilik tak jumpa. Lepas Cikgu Erin baca apa yang patut, barulah nampak bilik cikgu tu. Mira bercerita lah. Aku nak balik, kata Sarah dengan takut. Bila situasi dah jadi macam tu, auto nak balik lah Sarah ni. Dah jangan cerita lagi. Kejap lagi Kang, kita balik. Masa tu Siti dia tegahkan mereka ni, jangan bercerita dah selagi belum balik. Tapi mereka degil juga. Weh, kau nak tahu tak, Lim nampak 3 lembaga hitam dekat dewan. Lepas tu dia nampak budak kecil dekat budak perahu 6 main air tu, kata Mira lagi. Siti diam tau. Siti tahu semua tu betul sebab Siti kenal Lim memang boleh nampak benda-benda halus tu. Jadi budak kecil tu yang meninggal dekat bukit tinggi tu ke? Wallahualam. Kau tengok Tiha, Mira dia menjuihkan bibir dia ke arah Tiha. Masa tu Tiha dia tengah duduk dekat atas satu batu besar yang ada kat situ. Semua kali pandangan tau. Lim kan rapat dengan dia. Aku dengar cerita Lim langsung tak tegur dia dekat sini sebab Lim nampak muka Tiha macam nenek kebayan. Kata Mira lagi, "Ish, kau ni takkanlah Tiha kan cantik," kata Siti. Ya, semua akui yang Tiha tu cantik, tinggi, putih melepak. Mira dia seakan berbisik tau. Kita memanglah nampak macam tu, tapi Lim nampak lain. Kau kan tahu Lim boleh nampak benda-benda tu. Masa tengah hangat bercerita, tiba-tiba Hana dia menunjuk satu gambar yang diambil masa tengah malam tu. Dia ambil gambar sebagai kenangan, tapi lain pula hasil dia. Dia ternampak satu bayangan putih tau, berikat. Abang Chong lah tu, tengah bertenggek dekat beranda. Nampak kepala dia sengit menjengah kamera tau. Serta-mertalah semua dekat situ menjerit takut, berderau darah bila tengok gambar tu. Siti dia usap bulu roma dekat tangan dia. Sumpah seram gila. Walaupun tak nampak muka, tapi bila dia jengah kepala dekat kamera tu, bayangkanlah seram dia macam mana. Siti memang tak boleh lupa dah situasi tu. Hana dia selak gambar lain pula. Dia ambil gambar dahan yang menjala tu, tapi ternampak seakan tangan manusia ada dekat dahan tu. Bentuk dengan jari pun sama. Siti dia tutup handphone Hana tu dengan tapak tangan dia. Jangan cerita dekat sini. Kau tak tahu dia ada dekat sini ke tak. So jangan tegur, jangan cerita. Kalau nak cerita, tunggu besok dekat sekolah. Siti dia bagi amaran lah.
Sebab tengkuk Siti dah rasa seram sejuk. Sebelum jadi apa-apa, lebih baik Siti cegah awal-awal lagi tau. Lepas tu Cikgu Hamid dikhabarkan bahawa bas yang bawa mereka semua ke situ dah rosak korang. Semua dah merungut macam mana nak balik kalau bas rosak. Jadi setiap cikgu ni offer pelajar naik ke kereta cikgu yang offer tu. Tak ada pilihan lain melainkan cikgu sendiri yang hantar lah kan. Jadi mereka semua ni dah tak sanggup dah nak duduk dekat situ berlama-lama lagi. Memang tak lah. Budak junior rupanya memang dah kena gangguan dulu. Sebab itulah dia mula baca Yasin bila dengar ada orang kena histeria. Gangguan apa yang berlaku, Siti memang tak tahulah. Mungkin mereka takut nak cerita kot. Jadi setakat ni sajalah untuk pengalaman Siti. Dan walaupun tak seram, tapi bagi Siti memang menyeramkan. Korang ambil lah korang duduk situasi dia. Nampak bunyi macam tak seram kan? Seram korang. Kali pertama nampak kawan kena histeria depan mata, memang Siti tak boleh nak lupa. Itulah untuk kisah pada kali ni. Sekian saja untuk kisah pada kali ini. Apa yang kurang akak minta maaf. Dan apa yang baik sama-sama kita ambil jadikan sebagai teladan. Apa yang buruk sama-sama kita ambil jadikan sebagai sempadan. Jadikan dia sebagai satu hiburan. Kalau ada tu kurang, jangan lupa korang untuk like, share dan subscribe. Bye korang. Assalamualaikum. Jangan lupa kongsi cerita. Bye. Terima kasih.